Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Ahyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurnia Allah kita yang terpilih untuk terus menjadi tetamunya. Alhamdulillah. Terima kasih Allah kerana mengizinkan kami menjadi tetamu-Mu. Terima kasih Allah kerana mengizinkan dahi kami mencecah sejadah. Terima kasih Allah kerana memberi kelapangan kepada kami untuk kami duduk dalam majlis ilmu, satu taman daripada taman syurga-Mu. Terima kasih Allah kerana memberi kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami untuk terus kami menghidupkan hari dan malam Ramadan. Terima kasih Allah kerana menyampaikan kami kepada 10 malam yang terakhir. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nabi SAW bersabda, afdalul doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, alhamdulillah bukan doa, bukan meminta, dia memuji Allah. Kenapa Nabi kata sebaik-baik doa alhamdulillah? Jawapan dia sebab sistem dan peraturan Allah yang benar dan kekal benar sehingga ke hari kiamat ialah, if you thanks me, I will add more. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Kita kebanyakannya asyik meminta dan terus meminta, dan kita terlupa untuk mensyukuri, berterima kasih kepada Allah atas apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jangan risau pasal besok. Semalam dah jadi sejarah. Yang harus kita risau, bagaimana kita hari ini. Kita ini duduk dalam golongan yang mana? Yang syakir ataupun yang kafir. Kafir bukan makna murtad, tetapi lawan kepada syakir, iaitu kufur nikmat. Kalau kita tergolong dalam golongan mereka yang syakir, esok pastinya lebih baik bagi kita. Sebab itu janji Allah, dan Allah Ta'ala tidak pernah memungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak pernah memungkiri janjinya. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jangan lupa untuk berniat. Siapa-siapa yang belum berniat i'tikaf lagi, niatlah i'tikaf. Kemudian niat duduk dalam majlis ilmu untuk kita amalkan, dan niat juga niat silaturahim. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan dinilai bergantung kepada niat, dan syarat sah untuk menjadi ibadah mestilah dengan niat. Kalau tak niat, tuan-tuan, dia jadi adat, dia tak jadi ibadah. Itu apa bezanya adat dengan ibadah? Satu, tuan-tuan, tak ada pahala, dan satu lagi ada pahala. Tuan-tuan tidur semalam kan,
Semalam malam Lailatul Qadar, tuan-tuan sekalian. Tidur tuan-tuan adat ataupun ibadah. Kalau tuan-tuan solat tidur semalam, tidur macam orang lain juga, macam kucing tidur, Ramasani tidur, acor tidur, maka rugilah 6 jam, 8 jam semalam. Kalau berlaku semalam malam Al-Qadar. Tapi kalau tuan-tuan tidur semalam, tidur ibadah, minta baca doa sebelum tidur, tuan-tuan sekalian, minta kepada Allah tidur ini rehat, jadikan ibadah, cukup dengan lintas ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka 6 jam tersebut, 7 jam tersebut ataupun 4 jam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau tidak, tuan-tuan sekalian, maka dia jadi adat, tuan-tuan sekalian. Dia tak jadi ibadat. Itu tuan-tuan sekalian pentingnya niat. Salah niat rosak amalan, tuan-tuan sekalian, rosak amalan. Al-umur bimaqasidiha, setiap urusan bergantung kepada tujuan dan niatnya. Baik, insya-Allah pada hari ini saya bawa tajuk Ramadan membina jiwa yang ampuh, jiwa yang kuat, mental yang kuat, mental yang sihat, mental yang sejahtera, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kebelakangan tuan-tuan sekalian kita diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat hebat, sangat berat, tuan-tuan sekalian. Ada yang orang diuji dengan penyakit, tuan-tuan sekalian, pergi jumpa doktor, doktor kata awak datang lambat sangat, dah terlewat ni, tuan-tuan sekalian. Allah ujian. Ada orang, tuan-tuan sekalian, diuji dengan pandemik, hilang beberapa orang ahli keluarga dia. Ada orang diuji, tuan-tuan sekalian, dengan anak pinak. Ada orang diuji dengan anak menantu. Ada orang diuji dengan pelbagai ujian, tuan-tuan sekalian. Dan semua ujian ini memerlukan jiwa yang kuat, jiwa yang ampuh untuk kita hadapi. Kita jangan tunggu untuk diuji untuk menjadi kuat. Pengalaman saya, tuan-tuan sekalian, handle kes-kes yang macam ni, masalah mental, kebanyakan biasanya yang akhirnya tersungkur, akhirnya terjatuh, akhirnya kecewa, dan akhirnya putus asa. Kebanyakan mereka yang jiwanya kosong, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kes-kes yang orang yang dekat dengan Allah, yang rajin beribadat, ada, tuan-tuan sekalian, memang ada, tuan-tuan sekalian. Tapi tuan-tuan sekalian, bila kita bercakap, bila kita sembang, tuan-tuan sekalian, dia ingat balik, dia maksudnya mudah bagi kita untuk nak spark balik, nak cetuskan balik kekuatan untuk dia membawa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata tak ada. Ada, tuan-tuan sekalian, saya tengok orang yang rajin dekat dengan Allah, semua uruskan majlis-majlis ilmu, tapi tuan-tuan sekalian akhirnya terjatuh juga, tersungkur juga, tuan-tuan sekalian. Tapi lebih mudah, sebab bila dia ingat, tuan-tuan sekalian, maka dia berusaha. When there is a will, there is a way. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Masalahnya, tuan-tuan sekalian, kita sudah tidak ada kemahuan, kita sudah tidak ada harapan, dan harapan dan kemahuan ini dicuri oleh musuh kita, iaitu iblis dan syaitan, tuan-tuan sekalian. Dan ketika ini kita tidak boleh nak salahkan syaitan lah, sebab syaitan is on leave now. Jadi yang musuh kita, yang paling dekat dengan kita, Nabi kata, bila kamu ingin berubah untuk menjadi baik, yang akan mula-mula menentang kamu adalah nafsu kamu. Sekarang kita berjuang melawan nafsu kita, mendidik nafsu kita, membawa nafsu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dan kita boleh muhasabah dah. Kita dah masuk fasa 10 yang terakhir. Kita dah boleh tahu adakah kita sudah mencapai tujuan ataupun natijah ataupun kita panggil learning outcome daripada madrasah Ramadan ini, iaitu tattaqun, iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan teruskan, maksudnya dengan qiyamul lail. Katanya malam tadi ada qiyamul lail, tuan-tuan sekalian, hidupkan malam-malam Ramadan. Tapi saya nak beritahu, kalau sampai setakat ni kalau ikut grade apa grading UIA ni baru dalam 60%, 70%, dalam D ataupun D minus macam tu. Tuan-tuan kena usaha lagi naik sampai 80%, A ataupun A plus maksudnya. Ini kena usaha lagi. Sebab belum pasti ni nanti anak cucu balik buat semua. Dia jadi sibuk dengan anak cucu semua. Tuan-tuan sekalian, cukuplah Ustaz, B plus pun cukup lah. Jadi tuan-tuan apa sekalian, kita bukan dulu kita ada B plus dah. Ni kubur kata mari, kubur kata mari, rumah kata pergi. Semakin hampir selangkah sudah di alam barzah. Bukan kita nak berselesa dekat dengan B plus dia pun. Kata stem, sepatutnya sekurang-kurangnya A lah kata stem. Walaupun tak ada A plus kata stem. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, apa dia modul-modul kata sekalian yang Allah Ta'ala sediakan? Kita tengok muhasabah, kita capai. Bila Allah Ta'ala tanya sikit, bila sebut tattaqun, takwa ni apa? Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh cek lah, tuan-tuan boleh muhasabah tuan-tuan sekalian, iaitu ini intipati kepada jiwa yang ampuh. Iaitu apa tuan-tuan sekalian? Sekarang bagaimana tuan-tuan rasa? Di mana Allah sekarang dengan diri tuan-tuan? Adakah tuan-tuan rasa Allah Ta'ala masih jauh, ataupun Allah Ta'ala sudah hampir, ataupun Allah Ta'ala sangat dekat, ataupun Allah Ta'ala is number one in our heart? Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan sekalian, di mana Allah, lihat Allah di hati kita. Kalau Allah Ta'ala jauh di hati kita, maksudnya Allah Ta'ala itu jauh dengan kita. Tapi kalau Allah Ta'ala sentiasa di hati kita, bibir kita basah dengan zikrullah, bila ada masalah, perkataan pertama keluar daripada mulut kita, ingat Allah, inna lillah, ya Allah, tolonglah ya Allah. Maka pada ketika itu kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya takwa, tuan-tuan sekalian. Bila kita dekat dengan Allah, kita boleh cek yang lain. Bagaimana rasa sekarang? Adakah kita lebih tenang, ataupun kita masih kerap gelisah? Adakah kita ada rasa sangat bahagia, damai? Kita ada masalah, semua orang ada masalah, tapi kita tak tergopoh-gapoh. Kita sentiasa ada jalan keluar. Jalan keluar yang paling dekat dengan kita adalah meluahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dalam hal keadaan yang sedemikian? Adakah kita masih jauh dengan keadaan ini, ataupun kita dia telah menjadi sebahagian daripada diri kita? Ini namanya takwa. Tengok ibadat pula, rasa macam mana? Rasa seronok tak buat ibadat? Bila baca Quran, rasa bahagia tak? Rasa tenang tak? Adakah Al-Quran itu mengatasi bacaan-bacaan yang lain? Kadang-kadang kita tengok yang lain lebih lama daripada kita melihat Al-Quran. Maksudnya kita paksa diri kita membaca Al-Quran, sedangkan kita tidak perlu memaksa diri kita untuk membaca bacaan-bacaan yang lain. Di manakah Al-Quran di dalam hati kita? Ini kita kena muhasabah. Sebab ini antara modul-modul yang dibawa oleh Allah dalam bulan Ramadan
untuk nak membawa kita sampai kepada matlamat dan tujuan, iaitu takun. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan sekalian, titik ataupun poin ataupun perkara utama tuan-tuan sekalian untuk jadi kuat seperti mana yang diajar oleh Allah selaku guru kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Addabani Rabbi," yang mengajarku Tuhanku, fa ahsana ta'dili, dialah sebaik-baik guru, sebaik-baik pengajar. Bagaimana Allah Ta'ala nak ajar Nabi jadi kuat? Tuan-tuan sekalian, kita tengok, iaitu Allah Ta'ala ajar Nabi dengan bangun malam. Ketika mana Allah Ta'ala nak lantik Rasulullah, nak menjadi Rasul, nak melaksanakan suruhan ataupun bebanan ini, maka Allah Ta'ala persediakan Nabi untuk menjadi kuat. Apa dia persediaan yang dilakukan oleh Allah ke atas Nabi-Nya? Ya ayyuhal muzammil, wahai mereka yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah malam walaupun sedikit. Ini yang diajar oleh Allah kepada Nabi untuk jadi kuat. Qumil laila illa qalila, bangunlah malam walau sedikit maksudnya. Qumil laila illa qalila au zid alaihi, ataupun tambah sikit. Kalau sikit, masa sikit tambah sikit. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan bacaan yang maksudnya tartil. Kenapa dipersediakan Nabi dengan begini? Bangun malam dan baca Quran. Inna sanulqi 'alaika qawlan sakila, sesungguhnya kami akan membebankan kamu dengan bebanan yang berat. Ini persediaan yang Allah Ta'ala didik, yang Allah Ta'ala garap kepada baginda. Kita tuan-tuan apa sekalian, kita ujian kita juga berat. Tuan-tuan sekalian, apa yang akan kita hadapi kita tak pasti, kita tak tahu. Tapi tuan-tuan sekalian, bersedialah dengan membina jiwa yang kuat, iaitu dengan bangun malam. Saya tahu mungkin dalam kalangan tuan-tuan ini kebanyakan yang alhamdulillah dah menjadi tabiat, kebiasaan bangun malam. Kalau yang dah begitu, tuan-tuan sekalian, utuhkan lagi, tambahkan lagi, tingkatkan kualiti bangun malam kita. Maksudnya banyakkan lagi salawat, banyakkan lagi istighfar, banyakkan lagi tasbih, banyakkan lagi tahlil dan sebagainya. Itu tuan-tuan sekalian intisari ataupun intipati untuk nak menguatkan jiwa kita. Bila kita ada Allah, tuan-tuan sekalian, biar sebesar mana ujian kita ada yang maha besar, dan pastinya tidak ada yang lebih besar daripada yang maha besar. Kita nampak jalan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan buka baginya jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan jadikan urusannya mudah. Iaitu tuan-tuan sekalian, yang utama dan yang kuat, iaitu tuan-tuan sekalian, dengan bangun malam. Ustaz, saya bangun malam ke Ustaz? Saya bangun malam buat apa? Tengok bola. Saya bangun malam Ustaz, sahur tuan-tuan sekalian. Sahur tuan-tuan sekalian, tapi tambahlah dengan salat sekurang-kurangnya minimum tuan-tuan sekalian, salat tahajud 2 rakaat, salat taubat 2 rakaat, kemudian salat hajat 2 rakaat. Kata nak tambah lagi salat tahajud, tambah salat witir. Kita dah buat dah lepas tarawih. Tidak ada 2 witir dalam satu malam, tuan-tuan sekalian. Jadi alhamdulillah, biar dia konsisten. Kita kunci jam, tuan-tuan sekalian. Awal sikit sebelum kita makan, tuan-tuan sekalian. Nanti bila habis Ramadan 25 hari, 30 hari kita ulang, maka dia berubah menjadi karakter dan tabiat kita. Nanti sebelum jam berbunyi, kita telah
terjaga. Sebab apa? Sebab dia dah jadi tabiat. Tapi orang kita ni kata senang kunci jam. Dia jaga awal kan. Tuhan kejut dia awal, dia tunggu jam bunyi juga. Dia berguling sana, dia berguling sini. Dia tunggu jam bunyi juga. Tak apa, kata setiap Nabi kata walaupun sikit tapi istiqamah. Ya, itu yang terbaik kata setiap. Bangun kata setiap, menangis kepada Allah, minta kepada Allah, luahkan kepada Allah kata setiap. Allah Ta'ala berbangga dengan malaikat, dengan malaikat yang kamu lihat hamba-Ku ketika mana mereka yang lain sedang nyenyak tidur, dia bangun dan meminta kepadaku. Aku menunggu permintaannya untuk aku kabulkan. Allah kata Allah Ta'ala dia tunggu untuk nanti permintaan kita untuk dikabulkan. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini tuan-tuan sekalian, tips yang pertama, kita kena sentiasa muhasabah juga di mana kita dalam konteks bangun malam. Kita jangan duduk tunggu ni tuan-tuan sekalian. Jangan duduk tunggu orang buat qiyam mulai baru kita qiyam mulai. Itu alhamdulillah lah, maksudnya alhamdulillah. Tapi semangat kita sepatutnya kita nak bawa bukan saja di rumah kita, tetapi sebenarnya tujuan sebenar latihan Ramadan 30 bulan ini untuk kita bawa ke 11 bulan yang berikutnya. Jangan ingat bila habis Ramadan maka habislah pesta ibadat. Tak, tujuan Ramadan untuk nak membina karakter, nak membina tabiat supaya ia kekal 11 bulan yang seterusnya sebelum kita dipertemukan pula dengan Ramadan yang lain. Ini tuan-tuan sekalian, bangun malam menangis kepada Allah. Jangan kita menangis menjatuhkan air mata di hadapan manusia. Ia adalah simbol kelemahan tuan-tuan sekalian, dan ia adalah tuan-tuan sekalian, kita akan dipandang lemah. Tetapi biar air mata kita jatuh di hadapan Allah, Allah Ta'ala akan sambut air mata kita, dan air mata itu pastinya tidak disia-siakan Allah tuan-tuan sekalian. Ini yang pertama tuan-tuan sekalian. Kuatkan, perkukuhkan lagi, mantapkan lagi bangun malam. Kalau boleh tuan-tuan sekalian, kita di rumah kita kan ada slot hiburan, ada radio kat situ, TV kat situ tuan-tuan sekalian, anak-anak tu semua tu. Kalau nak tengok TV kat situ kita ada slot memasak kitchen, kita ada slot ruang tamu tuan-tuan sekalian. Ada tak dalam rumah kita slot ibadat tuan-tuan sekalian? Kat situ ada sejadah, kat situ ada minyak wangi, kat situ ada rehan, kat situ ada Quran, kat situ ada tasbih, kat situ ada sugi tuan-tuan sekalian. Kita kadang-kadang memang nak baca Quran dah. Allah semalam bawa naik Quran ke atas, nak tolong ambil je. Allah ya, tak baca Quran. Bagi ada slot sejadah tuan-tuan sekalian. Nanti bila kita tak ada, orang usung kita pergi ke kubur, ni sejadah tu yang kita selalu sujud, Quran tu yang kita selalu baca tuan-tuan sekalian. Mereka menangis. Mana yang duk baca aku dulu ni? Mana yang duk sujud kat aku dulu ni? Mana mereka dia pergi ni? Menangis tuan-tuan sekalian. Tempat sujud tadi tuan-tuan sekalian yang kita selalu buat tadi tuan-tuan sekalian. Dia kena ada macam tu. Macam kita persiapkan yang lain dalam konteks ibadat ni yang lebih utama, kita kena ada persiapan juga supaya kita jadi lebih mudah. Nak baca Quran, maksudnya boleh. Nak tuan-tuan sekalian tasbih, boleh tuan-tuan sekalian. Nak minyak wangi, boleh tuan-tuan sekalian. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini bangun malam. Yang kedua tuan-tuan sekalian, nak membina jiwa ampuh, iaitu dengan membaca Al-Quran. Al-Quran ni tuan-tuan sekalian, paling mudah lah tuan-tuan nak buat kebaikan. Kita jumpa kawan kan, senyum itu sedekah tuan-tuan sekalian, satu kebaikan. Tuan-tuan buat apa lagi tuan-tuan? Sedekah kan, satu kebaikan tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, baca Quran ni, Nabi kata Alif Lam Mim tu bukan satu huruf. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Satu huruf 10 kebaikan, 3 huruf
30 kebaikan. Satu baris tuan-tuan sekalian ada lebih kurang 30 huruf. 30 kali 10 300 kebaikan. Satu muka surat ada 15 baris. 300 kali 15 4,500. Satu muka surat. Tuan-tuan baca satu muka surat apa? Pasti lebih tuan-tuan sekalian. Satu muka surat 4,500 kebaikan. Tuan-tuan baca 2 muka surat, 3 muka surat tuan-tuan sekalian. Masya Allah, banyaknya kebaikan. Ni Quran tuan-tuan sekalian. Quran ni lah waktu siapa tak nak teman kita, isteri kita balik, anak kita balik, dia ada teman kita. Kubur kita sunyi, dia meriahkan. Kubur kita sempit, dia luaskan. Kubur kita panas, dia sejukkan. Al-Quran dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Tak ada apa-apa hal tuan-tuan sekalian, ambil Al-Quran, bacalah tuan-tuan sekalian dalam bulan, utamanya dalam bulan Ramadan tuan-tuan sekalian. Latih diri kita. Ada bila tak rasa tak nak, bila tak baca Al-Quran, maksud ya Allah sayangnya, ruginya ya Allah, maksudnya kalau tak bacaan Al-Quran sampai satu peringkat dia menjadi tabiat kita. Kita rasa tak sempurna, kita rasa tak lengkap sekiranya sehari kita tidak menyentuh Al-Quran. Maksudnya Al-Quran telah menjadi sebahagian daripada watak dan tabiat kita. Ini Al-Quran tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baca kalau boleh, tadabbur juga, faham makna dia tuan-tuan sekalian, dan cuba amalkan tuan-tuan sekalian. Ini Al-Quran. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang kedua yang kita patut muhasabah. Di mana kita? Ni kalau ikut ni kita dah masuk 21 dah. Tuan-tuan duk juzuk ke berapa sekarang ni? Maksudnya kalau ikut-ikut tu sepatutnya juzuk yang ke-21 lah. Kalau tak juzuk ke-21, kalau lebih baik lagi juzuk yang ke-22. Sekarang ni agak-agak tuan-tuan dan puan sekalian, juzuk di mana? Adakah masih surah Al-Baqarah ataupun surah Ali Imran ataupun sebagaimana tuan-tuan sekalian? Ini kita kena muhasabah tuan-tuan sekalian. Kita kena muhasabah. Kurangkan kita buang masa dengan media sosial, kita bawa diri kita dekat dengan Al-Quran. Biar kita berbicara dengan Al-Quran, Al-Quran berbicara dengan kita tuan-tuan sekalian. Masya Allah, kita akan rasa tenang dan kita rasa damai. Kita ada masalah banyak ni tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan baca Quran banyak, tuan-tuan baca. Dia baca banyak, tuan-tuan nak letak, tuan-tuan nak tutup Al-Quran, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan kalaulah lepas kita tutup Al-Quran tu, tiba-tiba Allah Ta'ala matikan kita, tuan-tuan tahu apa akan berlaku? Ya Allah, sikit lagi ya Allah, pulangkanlah aku ya Allah, aku nak tambah sikit lagi ya Allah, nak baca sikit lagi ya Allah. Kita mesti minta dengan Allah masa untuk kita terus membaca Al-Quran. Sekarang Allah Ta'ala tak ambil dengan nyawa kita. Kita pun tak ada kerja apa-apa kan. Kenapa kita tak baca Quran? Sedangkan Allah Ta'ala memberi peluang. Kita nak tunggu Tuhan nak ambil nyawa kita, baru kita nak minta balik tuan-tuan sekalian. Pastinya mustahil. Jadi tuan-tuan guna tips ni. Bila tuan-tuan nak berhenti, tuan-tuan sekalian, tak ada urusan apa-apa, kalau Allah Ta'ala ambil nyawaku, pastinya aku akan minta sedikit masa lagi untuk aku baca Al-Quran. Sekarang Tuhan tak ambil nyawa kan? Kenapa tak baca? Adakah kita main-main dengan Allah maksudnya? Ini tips dia dulu. Kita terus akhirnya 1 muka, 2 muka, 3 muka, akhirnya rasa seronok, rasa damai, macam tak nak berhenti dah. Tapi kewajipan kehidupan di dunia harus kita tunaikan juga biar seimbang tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini tuan-tuan sekalian, muhasabah diri kita, bagaimana keakraban kita dengan Al-Quran tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan sekalian, yang ketiga untuk membina jiwa yang ampuh tuan-tuan sekalian, iaitu solat jamaah. Solat jamaah, alhamdulillah tuan-tuan sekalian, tuan-tuan solat jamaah
2 rakaat tadi solat subuh. Tuan-tuan sekalian, dalam bulan Ramadan ibadat wajib digandakan 70 kali ganda. 2 rakaat subuh dalam bulan Ramadan sama dengan 2 kali 70, 140 rakaat. Kalau ibadat sunat, Ustaz, solat tarawih sunat, Ustaz, solat sunat diberi pahala wajib. Jadi kalau tuan-tuan sedekah kan, sedekah sunat tapi dapat pahala wajib. Ustaz, kalau keluar zakat, Ustaz, zakat apa? Zakat wajib. Dalam bulan Ramadan, kalau tuan-tuan keluarkan zakat, pahala dia iaitu 70 kali ganda. Walaupun dia ibadat wajib, kita kena keluar. Tuan-tuan sekalian, ibadat wajib ni bukan menjadikan kita hebat. Dia tak menjadikan kita hebat. Dia hanya menjadikan kita okey je. Dia bukan menjadikan kita hebat sebab kita mesti buat. Tapi dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala gandakan 70 kali ganda. Jadi kalau tuan-tuan nak keluarkan zakat perniagaan, zakat apa-apa, this is the time. Inilah masa dia. Di samping kita menunaikan kewajipan, kita mendapat pahala tambahan 70 kali ganda. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita tuan-tuan sekalian semalam tuan-tuan sekalian kemungkinan malam Lailatul Qadar. Ramai orang tuan-tuan sekalian dia dah sedekah, tuan-tuan sekalian dia sedekah siang. Lailatul Qadar bermula daripada maghrib sampai subuh, tuan-tuan sekalian. Jadi dia sedekah dia tak menepati masa Lailatul Qadar. Saya nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Saya ulang supaya kita ingat, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama. Tapi kita nak mudah kira, 1000 bahagi 12, nak dapat tahun, kita dapat 83.333. Tuan-tuan sekalian, tahun kita buang 333 tu jadi 83 tahun. 83 tahun saya nak tukar kepada hari, nak convert kepada hari. 83 kali 365 hari, tuan-tuan akan dapat 30,295 hari. Maksudnya tuan-tuan, satu malam Lailatul Qadar itu bersamaan dengan 30,295 hari. Sekali lagi tuan-tuan mudah, kalau tuan-tuan masukkan duit dalam tabung, mana-mana tabung kebajikan, nilai RM1 pada malam tersebut adalah RM30,295. Tapi tuan-tuan tak masuk waktu malam, tuan-tuan masuk tengah hari, tuan-tuan buat masuk waktu petang, tuan-tuan buat masuk lepas subuh. Waktu dia Lailatul Qadar daripada maghrib sampai terbit fajar. Okey, tuan-tuan letak, Ustaz, RM1, Ustaz. Tak main lah RM1, Ustaz, saya letak RM10. Maka RM10 nilai dia RM300,295. Dan kalau tuan-tuan letak RM50 nilai dia RM1 juta lebih. Tuan-tuan letak RM100, kan orang kat sini tak bantu muhajirin letak RM50 pun. 100 lah. Letak 100, nilai dia 3 juta lebih. Tuan-tuan sedekah 3 juta lebih. Ya, 3 juta lebih. Confirm dapat. Macam mana confirm dapat? Tuan-tuan jangan memburu lagi. Kalau tuan-tuan ada cakap tentang memburu, tuan-tuan akan kecewa tepuk dahi. Cakap tentang mencari Lailatul Qadar, kecewa juga. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tak payah cari lah. Tuan-tuan tak payah memburu lah. Sebab ulama kata bukan syarat jumpa, tetapi menghidupkan malam Lailatul Qadar. Maksudnya, kalau tuan-tuan nak letak RM50, tuan-tuan mesti letak setiap malam ganjil RM50. Dan RM50 maksudnya RM250 tetap tepi siap-siap. Salah satu RM50 tersebut nilainya 1 juta lebih. Kalau tuan-tuan nak letak RM100, letak tepi siap-siap RM500. Malam 21, RM100, malam 23, RM100,
dan nilai dia adalah 3 juta ringgit lebih. Jadi tuan-tuan sekalian, nanti pagi-pagi macam ni, nanti kan pukul 7.30 dia akan ada cameraman. Orang tak suruh dia ada alat kelengkapan semua. Dia akan ambil gambar 7.30 hingga pukul 8 waktu pagi, dan dia akan bandingkan malam 21, malam 23, 25, dan tuan-tuan akan tengok nanti waktu mana agak-agak, pagi mana agak-agak malam tersebut, malam Lailatul Qadar. Selalu apa? Selalu kita tepuk jari, alamak, malam tu aku tak bersungguh-sungguh. Lepas ni tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan buat apa yang macam saya sebut tadi, malam ganjil ni, tuan-tuan sedekah, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan jadikan lepas maghrib tu semua ibadat. Tidur pun malam tu ambillah wudu, malam ganjil ni baca doa, ya Allah, tidurku ini jadikan ibadat, ya Allah. Semua ibadat bila berlaku Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, tuan-tuan sekalian. Dan nanti dia akan tunjuk, kita tengok, oh, malam 27 rasanya, malam 23 rasanya. Tapi bagi siapa yang ikut yang saya bagi ni, I don't care. Tapi tuan-tuan jangan disebut kat orang I don't care, riak pula. Tak payah sebut lah. Orang duk sembang kan, oh asal kita rasa apa 6.25 dah dalam hati, I don't care. Sebab apa? Sebab kita hidupkan seluruh malam-malam, terutamanya malam-malam ganjil. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian pastikan ya, nanti kita dah buat semua, kita sembahyang tahajud, kita sembahyang tarawih, kita sembahyang witir, tapi kita belum lagi bersedekah, tuan-tuan sekalian. Waktu iaitu ingat, waktu malam Lailatul Qadar bermula dengan maghrib dan berakhir dengan terbitnya fajar. Tuan-tuan balik rumah kan, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan ingat nak buat apa? Buka laptop, tuan-tuan sekalian, tekan yang online, tuan-tuan cari tahfiz mana-mana, tuan-tuan sekalian, masjid mana-mana, tuan-tuan sekalian, pindah saja, selesai saja. Tak payah beritahu, tuan-tuan sekalian, simpan kebaikan, dia punya peraturan dia 2, lakukan, lupakan. Jangan sebut apa-apa. Saya bagi banyak, saya letak Ustaz, saya letak satif, tak letak, maksudnya lakukan, lupakan, double L. Segala kebaikan, peraturan dia double L. Lakukan, lupakan. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini semua tuan-tuan sekalian nak membawa kita dekat dengan Allah, yang disebut sebagai, yang dirangkumkan sebagai tattaqun, iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita buat semua ini, insya-Allah bila Allah Taala uji kita dengan apa-apa ujian, tuan-tuan sekalian, kita tidak cepat mengelabah. Khuliqal insan halu'a, manusia itu diciptakan tergobok-gabah, maksudnya itu fitrah kita. Melainkan Allah kata illal musallin, melainkan mereka yang salat, iaitu mereka menjaga salat-salat mereka, ditambah pula dengan salat-salat yang sunat, dan terutamanya salat malam. Fasta'inu bis sabri was salat, hendaklah kamu minta pertolongan dengan sabar dan solat. Sebab solat ini merupakan medium yang paling asas untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat, we are created by Allah and for Allah. Kita diciptakan oleh Allah, untuk Allah. Maksudnya hidup dan matiku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maksudnya pada peringkat ini, umur kita, apa yang kita belajar, sepatutnya kita telah membawa diri kita mencapai tahap di mana Allah Ta'ala number one dalam hati kita. Saya doakan semoga Allah Ta'ala memberi keampunan kepada kita, Allah Ta'ala merezekikan kepada kita Lailatul Qadar, dan Allah Ta'ala memberi kita taufik dan hidayah untuk kita terus kuat menghidupkan malam-malam yang seterusnya. Mungkin ada di kalangan kita yang tergelincir, dan sekali malam-malam ini juga, dan sekali ada tuju balik semua.
Kita kadang-kadang tergelincir juga, tak ada habis atasnya, dah tak main masjid dah, dah tak main surau dah. Ada yang balik kampung kan, kalau yang muda-muda ni, tuan-tuan mungkin di sini kampung tuan-tuan. Kalau yang muda-muda bila dia balik kampung, tuan-tuan sekalian, dia dah jadi orang lain. Di sini semangat beribadat, balik kampung dia jadi orang lain. Dah tak solat malam dah tak solat tarawih dah, tuan-tuan sekalian, dah tak pergi surau dah tak pergi masjid dah. Dia duduk buat apa? Dia duduk main mercun. Tu dia, tuan-tuan sekalian. Awak beza kenapa latih di sini dengan latih di kampung lain? Apa masalah latih ni? Tuan-tuan, belum habis Ramadan lagi. Kalau tuan-tuan nak nilai apa-apa, tuan-tuan sekalian, maraton ke lawan apa ke, dia bukan tengok semangat awal ni, dia tengok sampai penghujung ke. Dia patah sayang bertongkat arus. Ni tuan-tuan sekalian tak ada habis lagi, tuan-tuan sekalian. Dia dah mengalah. Ada di kalangan kita yang tergelincir, yang berbuat dosa dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Jangan cepat mengalah. Dan saya baru dengar, tuan-tuan sekalian, bagi ni untuk orang yang berdosa. Kalau tuan-tuan tak berdosa, jangan tuan-tuan cari pasal dibuat dosa pula. Tuan-tuan sekalian, saya baru dengar, tuan-tuan sekalian, antara pintu jalan untuk Allah Ta'ala membawa seseorang balik adalah dengan Allah Ta'ala menjatuhkan dia ke dalam dosa, dan dia tersedar, dan dia bertaubat, dan dia kembali kepada Allah. Sebab itu Tuhan kata, wahai hambaku, wala taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Allah Ta'ala sentiasa menanti untuk mengampunkan dosa kita, untuk membawa kita kembali kepada tuan-tuan sekalian. Ini untuk orang yang tergelincir, untuk orang yang terjatuh dalam dosa. Tuan-tuan janganlah kalau macam tu, Ustaz, saya pun dah berdosa dulu, untuk dibawa balik kepada Allah. Jangan doa tuan-tuan sekalian, takut-takut terus tenggelam dalam dosa, tuan-tuan sekalian. Saya rasa cukuplah perkongsian kita untuk pagi ini. Moga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu, dan tidak ada gunanya ilmu melainkan untuk kita amalkan. Yang baik pastinya daripada Allah, yang taif daripada kelemahan diri sendiri. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.